Sound, check sound, check sound. Check sound please. Dengar suara. Saya nak check kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua boleh dengar suara saya tak? Tolong kalau ada boleh tolong respon. Say yes. Katakan ada kalau ada. Okay. Aduh, berpeluh-peluh aku hari ni. Baru balik daripada solat Jumaat kan. Please tolong kalau ada dapat dengar sound saya. Sound kita punya mikrofon kita yang baru beli ni Boya bunyi pun tak best, tapi sound dia orang katakan bagus daripada dia punya. Alhamdulillah, thank you Hamiza, apa khabar, sihat, clear, jelas suara saya? Yes, Tuan Ahmad Green, always green. Okay. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi. Hari ni kalau tengok saya pakai ni hari Jumaat lah kan. Baru balik semayang. Kita bertukar, selalu kita buat sesi tu sebelum makan. Kali ni lepas makan. Okay, sihat semua. Alhamdulillah. Sekarang ni kita dah almost, orang kata dah masuk pada dah melepasi dah almost melepasi minggu kedua dan nak masuk pada minggu yang ketiga pada bulan Januari tahun 2020. Ya Allah, cepatnya masa. Sangat-sangat cepat masa. Macam kita ni fikirkan dah nak start bayar sign check gaji. You all pula dah tak sabar, mungkin yang mana makan gaji dah tak sibuk nak fikir dah nak gaji, betul. Kalau kita fikirkan tu sebagai satu ukuran, kita tak pergi ke mana-mana, betul tak? Kita akan fikir gaji, kita akan fikir ni gaji. So, yang terbaik adalah kita fikir macam mana kita nak move on. So, tajuk hari ni agak seronok sebenarnya, sebab utamanya bila saya masuk dekat dalam elemen perniagaan, dan juga bila kita cerita dekat dalam elemen pelaburan dan juga trading. Wow, Allahu Akbar. Kegagalan satu benda yang pasti, satu benda yang wajib kita tempuh. Setiap orang akan menghadapi satu situasi ni, dinamakan sebagai failure. Failure adalah benda yang wajib. Failure adalah benda yang pasti kita akan tempuhi. Setiap orang, tak kira anda makan gaji ke, bisnes ke, selagi kita berjumpa dengan nama manusia, insya-Allah kita akan berhadapan dengan situasi begini. Persoalannya sekarang, siapa yang berhadapan dengan situasi kegagalan? Tolong angkat tangan si Ai. Tolong angkat tangan. Saya pun pernah gagal, dan saya baru gagal, dan setiap masa kita akan gagal, dan setiap kali masa itulah kita bangkit. Bagaimana disebutkan diceritakan bahawa jikalau kita gagal failure, fail sentiasa kita tengok besar kecil je lah kan, besar atau kecil je failure kita tu. Dan bila kita cakap benda tu, kita kena fikir sebagai positif sebenarnya. Dan setiap kali kita jatuh, itu adalah satu benda yang ujian untuk kita lebih besar lagi, untuk kita pergi lagi jauh lagi. You tahu tak, saya jarang masuk dekat bilik ini bilik saya dekat engineering. You pernah nampak ni tak? Tahu tak? Pernah nampak ni? Ini adalah scale rule. Kalau nak tengok ni scale rule. Ni boleh pusing-pusing ni tengok scale dia. Dah lama tak tengok benda-benda ni, ya Allah. Aku asyik tengok Kezo AJL dia. Ni pun sama juga. Ini kita namakan, ni salah satu daripada kipas jugalah. Saya punya satu daripada indikator yang saya buat. Indikator yang saya buat untuk MT4 kan, dekat dalam trading adalah adalah kipas. Saya punya kipas pun satu ni. Kalau you all nak tengok ni kipas, ni scale roll sebenarnya ni. Scale roll kita namakan kipas scale roll kipas juga. Tarikh beli dah lama, Januari 2017 ni, kalau boleh nampak lah. Alright guys, tuan-tuan semua. Apa pasal aku cerita bab scale roll ni? Dia pasal tengok benda ni tadi kan. Okay, so mungkin you all tak pernah tengok benda ni untuk kita ukur plan kan. Kita tengok benda ni. Kita tengok macam contoh yang ni, scale. Allah, aku ni mata dah tak berapa nampak. Satu nisbah 40, 50, satu nisbah 75, satu nisbah 30, satu nisbah 25,
Dia ada standard-standard dia lah. 1:100, 1:10. So ni yang paling best sekali lah yang saya pakai. Harga dia tak berapa mahal lah banding dengan yang ni. Yang ni mahal ni. Ini pun saya rasa kawan saya bagi ni. Nama dia Hairul. Dulu masa saya baru buka konsultan dulu, dia tengok saya tak ada skerol, ambil lah ni, dia kata. Wakaf terus. Nowadays kita jarang dah pakai benda ni. Dulu zaman-zaman kita tengah buat apa tu, pakai T-square apa tu semua. Oh, T-square pula cerita. Aduh, you all tak tahu T-square. Siapa tahu T-square? Tolong angkat tangan. Oh, tak tahu. Itu adalah kaedah macam mana kita nak melukis, melukis pelan menggunakan T-square. Dia ada T, kita akan tarik, tengok 45 darjah, tarik untuk membolehkan kita boleh kita boleh lukis pelan lah, dengan exact, dengan jelas. Okey, balik semula cerita tadi. Saya mohon sikit, tolong please give me love, bagi saya heart, dan bagi saya juga thumbs up, please, dan juga share, sebab tajuk ni sangat-sangat relevan pada semua orang. Saya cuba divert sikit cerita dari segi emas. Saya cuba, yes, terima kasih. Yes, Allah, I love you all. I love you. Okey, saya cuba divert sikit dari cerita emas, sebab pada saya kalau cerita emas sangat boring. Kita tukar sikit tajuk-tajuk yang mana relevan dengan kita lah. Kan cerita bab agama pula kan, orang panggil aku ustaz pula kan. Cerita bab ni lah, cerita bab bagaimana kita nak bangkit dari kegagalan. Alright, satu perkara yang saya realise, tuan-tuan, kawan-kawan semua, Facebook, YouTube, IG, semua sahabat-sahabat semua, satu benda yang kita realise adalah, jikalau kita bercakap tentang kegagalan ni, dia macam-macam banyak aspek yang kita gagal. Dan selalu, contoh yang selalu saya berhadapan dengan situasi student-student saya adalah gagal dalam trading. Dan gagal dalam trading ni sangat-sangat bahaya sebenarnya. Sangat-sangat bahaya. Terutama sekali, saya paling takut sekali adalah orang yang baru hari ni masuk kelas, tiba-tiba dia orang nak invest banyak, ataupun tiba-tiba hari cakap IR saya nak berhenti kerja, terus saya nak buat jadi full time trader. Saya terkejut dah. Tolong, kalau siapa yang dengar ni, please tolong jangan buat macam tu, please. Sebab dia memerlukan satu proses. Macam you nak niaga lah kan, mula-mula je, tiba-tiba je baru tengok orang niaga tepi jalan tu macam maju je, goreng pisang kan. Dah petang-petang ni selalunya goreng pisang lah kan. Selalu cerita goreng pisang je. Cerita goreng pisang. Selalu orang nampak orang goreng pisang, oh, you pun nak buat juga goreng pisang. Tak semudah macam tu. Dia tak ada, tak. Dia tak macam tu. Dia tak semudah macam tu. Dia perlukan proses. Proses tu adalah proses macam mana cara kita kena faham, bacakan pelanggan kan, bacakan kita punya customer punya rhythm, bilakah masa yang ramai, mari apa, time pukul berapa, apa yang dia orang suka. Walaupun goreng pisang, apa yang dia orang cerita rasa masa, macam crispy ke, dia orang suka cheese ke. Walaupun you nampak orang lain dah jual, tapi masing-masing ada pelanggan setia sendiri. Sama juga dalam trading Sama juga dalam trading. So, dalam perspektif ni, trading, investment kurang sikit lah. Investment kurang. Dia punya kegagalan tu. Business jangan trading. Dua-dua ni. Sebab trading ni adalah business. Business ni juga adalah trading. Macam mana aku cakap ni. Trading ni adalah business, ni adalah trading. Dua-dua ni adalah elemen yang sama. Sebab bila trading, jangan lihat trading tu tekan. Trading tu adalah membuat membuat urus niaga, yang mana kita jangan lihat di hadapan kita, dilihat di belakangnya adalah urus niaga yang besar, antara bank kan, antara institution. Dan juga dalam trade, kalau perniagaan juga trading, sebab dia memerlukan pertukaran wang semua sekali. So that's why saya cakap ianya adalah sama. That's why dia ada satu emosi kita, macam mana kita nak kaya, emosi kita macam mana kita nak dapat sales yang banyak, emosi kita macam mana kita nak dapat untung yang banyak, nak dapat ROI kita dalam setiap hari, setiap masa, setiap bulan kita nak kejar. Semua orang ada target tersebut. So stres tu akan ada di situ. Stres akan ada. Jadi soalan dia sekarang, kalau contoh anda sebagai seorang trader, tak kira lah stock market ke, ataupun ada cerita dari segi anda adalah currencies punya trader ke, atau gold trader ke, Bitcoin ke, whatever tu semua sekali. Yang penting adalah kita tahu sebenarnya. Okey, saya nak share ada 3 perkara. Saya tak nak melalut banyak sangat. Saya nak cerita 3 perkara. Ada berapa? Ada 3 perkara yang you all kena take note. Minta tolong take note please, kawan-kawan semua, sahabat semua, supaya yang mana yang baru nak tengok nanti tak payahlah go through balik kan. Dia jadi tengok, sebab browse balik, tolak balik, oh dia dah tahu dah apa sebenarnya kita cerita. Yang pertama,
Alright. Yang pertama sekali, um, kita sebenarnya kena realize that sebenarnya apa yang penyebab kita fail. Apa yang menyebabkan kita fail apa tadi? Failure tadi adalah apa? Kegagalan. Mengapa? Sebab apa kita gagal? Yang ni ramai yang orang tak realize. Macam baru ni ada seorang student saya, dia mengalami kerugian. So dia depressed. Bila cakap depressed dalam trading, dia dah sampai kat sini tau. Saya ni mood sedih lah. Betul, sedih cakap. This is no joke. Dia sampai kat sini sebab daripada emosi ni, dia dah sampai benda tu melibatkan keluarga. So kita tak nak benda ni berlaku pada semua orang. That's why saya dan juga saya minta tolong pada tim AJL dan juga sahabat-sahabat yang selalu sama-sama trader TG4M kan. InsyaAllah kita akan ada pada hujung minggu ni, hari Ahad ni, TG4M Trade for Money. Ramai senior-senior pun join selalunya. Sebab apa? Nak bagi motivasi pada sahabat-sahabat kita yang baru nak up ni. Alright. Benda ni bila sampai dekat sini ni, dia melibatkan emosi, dia melibatkan keluarga, dia melibatkan anak, dia melibatkan segala, suami ataupun isteri. That's why kita nak benda ni dikawal sepenuh-penuh je. Sebab melibatkan ni apa ni? Duit. Bila melibatkan duit ni sangat bahaya, sangat-sangat bahaya. Jikalau tak terkawal, habis semua. Keluarga boleh hancur, segala-galanya. So, untuk nak kenal pasti benda ni, untuk kita nak overcome dia punya kegagalan yang ada ni, untuk kita bangkit semula, sebenarnya apa yang kita patut buat? Okey, yang pertama adalah you kena realize dan apa silap you. Apa silap? Memanglah kita cakap, alah IR senang cakap je, apa silap tu kita tahu ni. Senang dan silap. That's why setiap orang kebanyakannya yang gagal, dia tak tahu pun silap dia apa. Dia orang tak tahu. Some of them tak tahu apa silap dia dan dia selalu tolak orang lain. Macam kes yang semalam, saya ada satu kes kita buat some conversation. Ni cerita sikit lah. Saya selalu banyak cerita sebenarnya. So kadang-kadang cerita tu tak ni, tapi bila kadang-kadang dalam live ni seronok lah kita boleh cerita bab cerita-cerita ni. Alright, cuba kita tengok balik semula. Cerita ni senang. Piling, kita orang buat piling, tahu tak? Dalam saya punya engineering consultant, dia ada piling kan, pam project buat piling. Lepas buat piling, bila dia dah buat tu, kita panggil S-build. Apa dia? S-build. S-build tu maknanya dia buatlah piling tu, lari berapa semua, S-build lah, nak tahu lari dia. Dia panggil eccentricity lah. So bila eccentricity tu dah lari, yang pihak pengurusan ni blame orang ni, sebab orang ni dia kata dia dah berhenti kerja. Nama kita tak nak sebut lah, projek mana tak nak sebut, quite sensitif. So nak cerita apa? Sebab apa kita nak salahkan orang ni? Why we want to blame to other people? Why? Soalannya, kenapa kita nak salahkan orang lain, sedangkan benda tu adalah satu salah daripada grup ni tadi, daripada pengurusan sampai kepada pengawal seliaan. Sebab apa kita letak orang ni? Sebab apa kita ni? That's why bila kita nak letak tu salah pada orang lain, nampak tak ni? Poin yang saya pertama tadi saya cakap, kita kena realize apa yang silap kita. Jadi dia orang tak tahu silap dia. Bila tak tahu silap ni, bahayanya adalah mereka repeat balik semula kesalahan ni. Repeat balik kesalahan ni. Yang ni yang kita tak nak. You pernah dengar tak? Pernah orang kata hancing kena kencing. Pernah dengar tak? Ini dia cerita kasar sikit lah bunyinya, walaupun saya pakai songkok ni kan. Hancing kena kencing. Walaupun dapat kena kencing sekali, 2 kali kena kencing, 3 kali kena kencing. Sebab apa ni berlaku? Sebab apa? Sebabnya adalah dia tak belajar daripada kesilapan dia. Kita tak belajar ni. Come on lah, please, sahabat-sahabat semua. Bila kita tak belajar sesuatu, kesilapan kita ni yang bahaya. Ni yang menyebabkan kita kadang-kadang kita suka blame orang lain. Dan akhirnya kita akan repeat perkara yang sama, kesilapan yang telah kita lakukan. Walaupun benda tu mungkin bukan kesilapan kita yang banyak, mungkin very minor. Kesilapan kita sikit je. Mungkin silap kita, mungkin contribution kita tu dalam 10% ataupun 20%. Tapi kita tetap ada silap kita. So yang kita nak adalah bagaimana kita nak overcome benda tu. Jadi apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Kita kena cari di mana silap tu. Contoh for example, kita ni, saya pasal ni cerita ni saya relate dengan trading, sebab ramai saya punya follower saya adalah orang-orang trader kebanyakannya. Bila trader, dia orang dapat duit, dia orang beli emas, something macam tu, beli property. Okay, so yang ni yang selalunya dia orang lakukan dan distribute lah, pergi ke stock market ke apa tu semua sekali. Dan juga ada sebahagian daripadanya gunakan untuk keperluan harian.
So nak cerita benda ni, nampak macam senang nak dapat duit. Tapi kalau you all tak sediakan, tak nampak yang apa silap dia. Dan ianya akan you carry selepas ni. Katakan duit, you prepare lah duit satu amount, katakan lebih kurang 100 USD. Semua benda yang baru start biasanya dengan amount yang kecil lah, 100 USD dan lebih kurang 400 ringgit Malaysia. Dalam masa seminggu, gone, burn. Lepas tu you akan katakan, alamak, mungkin benda ni salah market lah. So, masuk lagi 100 lagi. Boom. Another week juga, burn juga. Duit habis macam tu dah. Pasal rugi, dah rugi. Dekat dalam tu dah lebih kurang macam main apa? Main judi lah. Burn macam tu. Lepas tu masuk lagi duit. Burn lagi. Sebab apa? Dia kata market. Dia salahkan market. Sebenarnya, apa yang dia patut buat adalah dia kena tengok strategi yang dia guna pakai. Take note. Apa yang dia tengok? Dia kena lihat pada strategi. Strategi apa yang dia pakai yang menyebabkan benda tidak workable? Dia tak sesuai, keadaan tu tak sesuai dengan apa yang dia nak buat. Patutnya benda tu strategi yang dia guna pakai adalah untuk long term, tapi dia guna pakai untuk short term. Itu je dah salah. Sepatutnya benda tu tengok mungkin pada time frame yang kecil. Minit ke 15 ke 30 minit ke 5 minit. Tiba-tiba dia guna untuk time frame yang besar. Memang totally out. Salah betul. Itu yang satu benda yang kadang-kadang orang tak realise. Bila dia dah tak realise dan apa masalah dia akan repeat. End up apa? Tired. Lepas penat apa akan jadi? Habislah. Tergolek gitu je. Tinggal segala-galanya. Sedangkan benda tu adalah satu benda yang bagus untuk dibuat. Contoh perniagaan. Perniagaan. Contoh macam sekarang ni, baru ni. Saya ambil contoh sikit lah. Saya encourage orang rumah saya untuk buat satu produk. Produk dia, kita cerita-cerita itu hari, kita buat something macam produk untuk sambal untuk orang nak travel. So saya cakap, letaklah satu nama sambal travel lah. Saya cakap, sebelum tu macam-macam nama lah. Sambal ni lah. Kita letak satu brand. Kan? Brand. So, bila dia buat yang keadaan biasa dia buat campur dah jadi. Itu biasa kita makan. Masa tu kita makan sedap. Sedap. Kalau mukbang tu macam mana sampai ada bunyi mana kerap kan. Dia minum malah glegeg. Macam tu lah. Expression tu macam tu punya sedap. Tapi bila kita dah jual, kita pergi hantar pada orang hantar by email pula, by post. After a few days, orang kata, pasal macam tak berapa sedap. Kita kata apa tak sedap? Sedap sedangkan kita dah test lah, kita dah makan. Dan memang tu pun kita makan pun. Bukan kita jual benda yang baru. Kita makan apa yang kita buat. You tahu apa jadi? Rupa-rupanya masuk angin. Dan selepas daripada tu kita review balik semula. Ni tadi cerita tadi, strategi tadi. Kita tengok balik semula sebenarnya apa yang berlaku. Adakah tak sedap? No. Kita ambil satu paket tu, kita letak ke tepi, kita tengok. Betul. Rupanya cara masakan tu menyebabkan benda tu yang masuk angin. Dia bukannya masuk angin, tapi cara kaedah memasak tu sendiri. Yang komennya saya lah. Tu pasal saya punya berat badan ni susah nak turun. Sebab orang tester biasa lah kan. Jadi bila buat makan tu akulah yang tukang test kan. Yang komen pun saya juga. Jadi memang tukang komen je lah aku ni kan. Jadi nak cerita macam ni. Jadi macam ni tu, bila komen tu kita akan cuba improvise. Alhamdulillah. Akhirnya kita jumpa satu formula yang ni. Selepas beberapa minggu kita test, sebulan pun orang kata masih lagi dapat mengekalkan dia punya freshness dia. Bila makan tu masih lagi rangup, masih lagi dapat dia punya rasa, dia punya pedas dia punya manis, masin dia, semua sekali cukup bila masuk ke dalam mulut. Yang ni yang kita nak. So kalau kata misalnya tadi kita terus give up, that's all. Tak payahlah berniaga lepas tu. Tak payah. Memang habislah macam tu. So this is memang true story of kita punya ni. Kita kena innovate something. So itu benda tu dalam bentuk perspektif dekat dalam bisnes. Tapi dalam produk lah, produk. Tapi dekat dalam cerita trading, you memang kena lihat strategi tadi memang boleh kena suit dengan apa yang you nak buat. Dia mesti kena masuk, mesti ngam. Kalau tak ngam, you kena fine tune. That's why dekat dalam trading, dalam trading kita minta you all buat training. So called training. Training dengan gunakan duit dia panggil duit illusion lah. Duit maknanya duit dalam training punya lah. It's not real money, tapi benda tu market yang betul. Kita akan buat selama 3 bulan. 3 bulan ni pun selalunya dia orang buat hal. Dia orang kata tak sabarlah, whatever tu semua sekali. Allahu Akbar. Come on lah guys. Saya sendiri nak ambil degree pun 5 tahun.
kan? You all pun sama juga saya rasa. Nak ambil diploma 3 tahun, 4 tahun, degree 4 tahun, 5 tahun. Almost there. Kalau nak benda-benda training ni, kita nak cerita lagi melibatkan duit, you all pun tak tahan, tak sabar, dah nak melompat semua, dah nak kono-kono, dah nak fly semua. Apa cerita? Lepas tu tak nak buat review balik semula, tak nak balik semula tengok apa sebenarnya silap aku, apa kesilapan aku, apa yang aku tengok ni. Lepas tu tak nak review balik, check dengan cikgu balik, guru, apa sebenarnya silap saya. Lepas tu buat masing-masing punya apa tu, andaian-andaian, yang andaian tu sendiri tak betul. So, ini yang saya point yang pertama. Baru point yang pertama. Okey, baru point yang pertama. Point yang pertama tadi, moral of the story dia adalah tengok kepada strategi kita. Okey, kita realize that apa silap kita, tengok strategi dia kita. Kalau strategi itu tak kena, kalau strategi itu tak tepat, fine tune, betulkan sikit, main betul. Macam kita dengar muzik kan, betulkan sikit dapat dia punya tune dia. Okey, kalau tak echo pun bunyi bising, tak sedap. Ni contoh lah. Saya suka bagi contoh-contoh yang senang kita ni. Nombor dua. Alright, kita cerita nombor 2. Boleh? Minta tolong bagi saya heart dan juga thumbs up, please, dan juga share. Terima kasih. Thanks for watching. Saya punya coach pun ada juga. Coach scuba saya. Dah lama tak terjun dekat dalam air. Haji Fauzi. Saya punya cikgu saya untuk scuba. Kalau nak pergi belajar scuba, pergi belajar dengan dia. Dia sangat dedicated teacher, sangat-sangat. Saya daripada tak reti nak pergi menyedot gas tu, sekarang dah ambil advance. Thanks Haji Fauzi. Alright, number 2, apa dia number 2? Cerita nombor 2, kita kena tahu sebenarnya dalam kita melakukan sesuatu, okey, apakah kita punya passion kita, apakah kita punya minat kita. Adakah benda yang kita buat tadi betul-betul kita minat? Ni cerita ni nampak macam minat ni nampak macam ringan sebenarnya, tapi dia yang memberikan betul-betul kesan. Tak payah cerita banyak lah, macam ni lah. Saya ambil contoh apa okey, kita cerita macam ni. Pernah dengar cerita tak yang orang yang apa tadi nama dia, yang nak beli iPhone? Kan selalu orang nak pergi beli iPhone beratur panjang-panjang, daripada malam tadi dah pergi queue panjang-panjang, tunggu hari esok pagi pejabat nak buka kedai, baru tu nak beli set yang terbaru iPhone, contoh macam tu. Pernah tak? Apa kerja diorang ni, diorang boleh pergi duduk kan, bersidai dekat tepi-tepi kedai tu tadi kan, sampai malam pun, sampai buka kemah untuk nak tidur, semata-mata nak dapatkan set handphone. Apa tak kau orang pergi tunggu seminggu lagi dah dekat kedai, babe? Apa sebab? Ni sebab passion. So, bila kita ada passion, kita akan lupakan segala-galanya. Kita akan lupakan tentang penat kita. Kita akan lupakan segala-galanya kita punya hard work kita. Kita akan lupakan segala yang kita punya kesakitan yang kita pernah lakukan. So that's why dalam kita nak bangkit daripada kejatuhan kita ataupun failure yang kita pernah buat, adakah kita kena lihat balik semua, adakah benda ni satu benda yang minat yang memang kita cari? Adakah dia ni just suka-suka kita nak ikut-ikut kawan? Jikalau perkara yang pertama memang benda ni kita cari, kita memang kena gali lagi ilmu ni tadi. Macam tadi Encik Ahmad Green tadi sebut tadi, adalah sebabnya kurang ilmu. Kena gali lagi, cari sampai ada benda dia punya butiran emas kan, yang kita cari. Okey, butiran emas maknanya kita cari sampai kita dapat dia punya mutiara tadi. Kalau menyelam kita jumpa mutiara lah, dekat tanah kita jumpa emas. Kita dapat dia, kita panggil sebagai precious metal kita ni tadi. Kita dapat satu benda yang jewels kita yang sendiri, yang kita nak ni. Inilah dia. Bila you dah dapat ni, inilah dia nikmat sebenarnya. Selagi you tak dapat, selagi tu you akan melakukan kesilapan. Dan inilah dia punya master key untuk you bangkit balik semula. Tapi kalau passion tak ada, untuk yang B pula, kalau passion tak ada, anda dinasihatkan untuk tinggalkan bidang ni. Pelik kan bunyinya? Tinggal, senang. Kalau benda ni yang menyebabkan you dah trade, lepas tu you rasa macam tak nak buat study, you rasa benda ni macam mantul je, belajar pun mantul, rasa macam tak ngam je, dia nasihatkan untuk keluar, cari bidang lain. Benda ni bukan you punya tailor-made untuk you. Sebab kena ingat Allah tunjukkan, Allah bagikan kepada kita, bagi yang Muslim lah, kena faham kat sini. Allah bagi semua sekali ada dekat dalam dunia ni, tapi bukan semua tu untuk kita.
Sekali lagi saya ulang, Allah bagi macam-macam dekat dunia ni. Macam-macam. Contoh makanan dia bagi ke dalam dunia ni. Tapi bukan semua untuk kita. Ada benda yang boleh kita makan, ada yang kita tak boleh makan. Cerita tak tolak benda yang haram tadilah, balik bayar ke ataupun benda yang alkohol ke apa kan. So tak payah cerita banyak. Ada orang allergic dengan makan yang bentuk 4 kaki. Maknanya dalam bentuk daging-daging merah tu dia tak boleh makan. Ada orang pula yang allergic untuk makan barang-barang yang seafood, sebab gout atau whatever. You nampak sistem dalam dunia ni memang macam tu. Walaupun benda tu halal untuk dimakan, tapi bukan pilih, itu bukan dia. Kadang-kadang sayur, you bagai nak gerak makan sayur kailan goreng ikan masin contoh. Tiba-tiba you syok makan, kawan kata, ya aku tak boleh makan. Aku tak boleh makan. Apa pasal tak boleh makan? You pun pelik. Apa pasal tak boleh makan? Ni aku tahu, aku makan je rasa nak kena keluar. So you pun pelik. Inilah kehidupan dia. Jadi dalam bidang ilmu, dalam bidang yang kita buat sometimes, benda ni bukan untuk kita. Ini kita nak realize. Dia berkait dengan yang pertama tadi. Apakah benda yang kita lihat tadi tu, silap kita tadi, memang betul-betul masuk dengan kita. Dia masuk shoot. Dia macam mana Kalau macam contoh kita pakai songkok ni lah. Contoh songkok ni kan. Songkok. Kita masuk je pakai je dah okey. Kita tak boleh nak tekan-tekan tau. Faham tak? Ataupun dia ni kalau betul-betul masuk, betul. Dia dah terlepas. Ataupun dia tersangkut macam ni. Tapi kalau kita pakai je ngam kat sini. Inilah kita punya. Faham maksud saya? Faham tak? Acuan dia memang macam tu. Kalau benda yang melibatkan lebih lagi, melibatkan duit. Acuan tu benda kita tu, itulah kita. Dan you polish lah. Itulah you punya makanan. Dan sebab yang ni saya nampak tak semua orang yang ada kat sini. Dan selalunya dia orang akan mula-mula je dah give up. Dia nak kena cari passion ni, nak kena tengok kat mana sebenarnya dia punya killer dia. Kat mana sebenarnya yang dia punya yang boleh menyebabkan dia boleh first love. Dia akan jatuh cinta walaupun kali pertama jumpa. Yang ni yang sebenarnya yang kita nak kena realize. So nak bangkit daripada kejayaan ni, daripada kejatuhan ni, untuk bangkit, untuk berjaya, untuk proses yang A ni tadi, orang yang ada passion ni tadi, orang yang minat tadi, sangat-sangat senang. That's why yang kedua tadi, untuk yang orang yang tak ada minat, dia push himself untuk just mata-mata nak follow dia punya kawan dia, member dia. Yang ni sangat susah. So kita dinasihatkan untuk senang, tinggalkan je lah. Daripada kau seksakan diri kau paksa diri kau, menyebabkan nanti macam-macam lagi emosi terganggu, the best way adalah cabut. Faham kat situ? Alright? So, ini dia sebenarnya yang kita kena faham diri kita. Walaupun kadang-kadang kita baca buku lah, you baca buku macam-macam lah buku. Kan cerita macam mana tentang jatuh bangun whatever semua sekali. Tapi setiap benda yang kita lalui tu sebenarnya adalah diri kita. Kejatuhan yang kita lalui dan kita nak bangkit semula adalah diri kita. Macam mana kita nak bangkit? Cakap senang lah. Kalau saya kata senang je. Kalau saya cakap, okey, apa kata kau ambil semayang, kau semayang tahajud, senang. Kau orang semua marah lah dengan aku. Sure you all marah dengan saya. Sebab ini bukan kita orang tak tahu ayat. Kan? Pergi jumpa, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah bagilah aku semangat balik semula. Itu semua orang dah tahu. Tapi macam mana kita nak cerita? Ramai orang dah tahu tapi dia tak buat pun. Tapi nak cerita kan, nak cerita macam mana saya nak shootkan case by case. Case by case. Sebab kita bersiaran langsung ni bersama dengan saya kan. Saya bukannya ustaz. Dan saya buat benda yang kita suka, yang enjoy. Apa juga yang berlaku, alright, apa juga yang berlaku sebenarnya Tuhan nak uji kita. Of course lah, macam macam mana nak cakap orang selalu nampak orang berjaya. Cerita berjaya ni senang sangat. Cerita dia senang orang nak nampak. Selalu orang nampak, saya nak bagi simple, kadang-kadang kena fikir sikit, benda yang mudah untuk kita nak faham. Senang macam ni lah. Orang selalu nampak mudah untuk orang berniaga. Contoh dia buat roti canai. Tapi you all tahu tak macam mana nak buat roti canai? Nampak kedai kat sana, kedai mamak tu setiap masa dia tebar roti canai. Orang macam ni penuh. Tapi you tahu tak macam mana proses nak buat roti canai? Dan you nak tiru dia tapi tak boleh. Sebab apa? Roti dia lembut, ada rasa, makan roti dia tu pun dah sedap, dah rangup, garing, tapi bila you buat tak jadi. Itu tiru orang. Satu benda yang lain, kalau kata misalan kita buat dengan hati kita, kita buat sesuatu dengan kita punya passion. Dalam contoh dalam industri financial ni sendiri, contoh trading.
Macam-macam sebenarnya kawan-kawan semua kita nak cerita bab trading gold lain, trading dekat dalam stock market lain, trading dekat index lain, dekat dalam komoditi lain, FCPO lain, trading forex lain, trading apa lagi, trading dekat dalam Bitcoin lain. Nampak semua sama. Candlestick tu semua sebiji sama. Macam ni ada kepala, ada body. You bacalah candlestick tu. Semua sama. Daily, 1 hour, 4 hour, 2 hour, kan, weekly, monthly, semua akan cerita benda yang sama. Doji, you akan nampak Marubozu, you akan nampak segala-galanya lah. Nak nampak hammer lah, inverted hammer lah, shooting star. You hafal segala-galanya. Tapi bila apply to the market, dia tak jadi macam tu. Sebab apa? You tak faham. Walaupun market tu sama je, candlestick ataupun you tukar pada bar chart atau line chart, benda tu cerita gebang semua sama. Semua cerita benda yang sama, tapi bila apply tak jadi. Why? Sebab you tak faham. Setiap satu tu sendiri, walaupun macam gold, orang cerita aku nak trade gold, tapi you tak faham karakter gold, payah juga. Cerita stock market, aku lagi senang dapat untung dalam stock market. You try buat, tak boleh juga. You cerita, saya trade Facebook semalam dapat untung. You try, orang lain try, tak boleh pula. Sebab apa? Sebab you tak faham karakter dia. Ini pun ada karakter, apatah lagi perniagaan you. Apa lagi diri you. Hanya you saja yang faham. That's why, point yang saya yang pertama tadi adalah you kena kenal apa kesilapan you. Macam mana you nak buat pula? Sikit lagi saya tambah adalah, you kena fikirkan macam mana untuk menulis. Saya suka sebut benda ni sebab apa? Menulis adalah satu benda yang sangat-sangat saya suka buat. Tengok dekat sini, saya pun ada papan kat sini. Papan ni pun dah nak hancur dah ni. Memang ni siap ada tali, nampak. Memang saya bawa ke mana-mana lah benda ni. Walaupun ada dapat kertas apa-apa, saya memang selit je lah. Tulis-tulis, saya akan conteng-conteng. Yang mana saya dah tu, saya distribute pada staff saya ke, atau saya simpan ke. Memang kerja saya ada saya throw. Satu lagi saya menggunakan handphone saya. Yang note tu kan saya akan, kalau benda ni tak ada, saya akan tulis. Nak throw that idea. Sebab apa? Kita kadang-kadang benda ni, kita nak overcome sesuatu, nak bawa sesuatu. Terutama sekali contoh macam sekarang ni, kita tengah struggle. AJL tengah struggle untuk nak keluarkan e-book. Diorang dalam pressure. Serius saya cakap. Diorang, ni cerita antara benda yang keadaan jugalah. Situasi yang, saya rasa diorang sangat-sangat tension. Tanya dengan diorang tension. Saya bagi tam. Saya cakap, saya nak macam ni. Diorang tak faham sebenarnya apa yang saya nak. Minta preparekan bahan-bahan tu semua, konteks yang macam mana, konten yang macam mana kita nak buat semua sekali. Because apa yang kita nak keluarkan ini adalah untuk mass direction 2020 ke atas. Bukan senang. Saya dah tak nak cerita lagi lah. Cerita buku. Mana buku saya? Ada buku emas saya? Mana buku aku? Kalau tengok dekat sini, saya pernah keluarkan satu DVD ni. Ni 3 DVD dalam ni, 4 DVD. DVD yang ni, cerita emas ni sini. Ini cerita ni dulu punya. Saya dah tak nak dah cerita bab ni dah. Saya tak nak dah. Alright. Mana buku saya? Tak ada. Menyambil. Nantilah tolong carikan buku saya, Syafiq. Kita dah tak nak cerita benda-benda yang dulu yang mana dah ada, you all boleh cari sendiri. Kita nak cerita bagaimana direction selepas daripada ni. Baru kita challenge diri kita. Itu part saya lah. Dan dia cerita tak langsung, tim kita pun terlibat sama. So untuk you all semua pun akan challenge diri you. Dia akan nampak macam ni. Ni yang akan berlaku. Mengikut jangkaan-jangkaan IR semua sekali. Baru best. Benda ni yang baru kita akan buat. Kan? Cuba macam Elon Musk. Tahu tak Elon Musk? Siapa tahu Elon Musk? Tolong angkat tangan. Tahu tak? Tesla tu, pakcik tu, abang tu, Tesla tu kan. So dia memikirkan sesuatu benda yang akan berlaku. Macam kita ni selalu Malaysia gebang je nak cerita dia punya kapal terbang lah apa, kereta terbang lah, tu semua sekali. Banyak ni cerita politik. Ini cerita apa yang kita nak cuba buat, yang cuba kita bawa sesuatu. Apa sumbangan kita terhadap masyarakat untuk mengubah sesuatu. Ubah mindset untuk membolehkan kita apa tu, dapat kepuasan. Kalau nak cerita macam baru-baru ni AJL lah dicadangkan pada saya, IR dia kata kalau why not kita buka, dapat lah. Alright. IR boleh tak cerita tentang, thank you. Ni saya cakap ni tadi, buku emas ni kan. You all nampak buku emas ni, terbalik bukunya. Nampak dah. Magnet emas ni. Ni cerita ni dah lama dah. Bukan kata tak relevan. Tapi saya nak cerita benda tu yang daripada 20 tahun lepas dan another 20 years. Dengan tahun 2020.
Sama juga buku ni. Buku ni antara buku yang best saya buat ni. Antara mudahnya teknik analisis. Kita dah nak buka buku lain. Bukan buku ni tak bagus. Still relevant. Tapi kita nak challenge ourselves untuk bawa sesuatu yang lebih baru. Bawa benda yang lebih lagi challenging. Sebab apa? Sebab untuk kita berjaya sebenarnya, macam mana saya nak cakap, kita kena follow teknologi. Saya sendiri akui memang saya nak jadi nak live macam ni susah sangat. Sangat-sangat susah. Kita sebenarnya apa tu? Kita ada satu roadblock pada diri kita. Aku malulah, alah aku nak cakap lah. Tapi aku nak cakap sesuatu, tapi dia macam tu, masa aku ada ketak ni. So kita cakap senang je. Aku kena set masa aku, bila aku masa free, letak satu masa, apa-apa jadi, kita akan adjust kemudian. So itu yang kita nak cuba buat, supaya apa, kita boleh bersama-sama. Kita boleh sharekan apa yang kita ada untuk sama-sama, supaya mudah-mudahan masyarakat kita terdidik, masyarakat kita akan mempunyai satu mindset yang cemerlang, gemilang bersama-sama dengan kita punya community. Alright, thank you Encik Ahmad Green. Yes, Ahmad Green, wow, power. I like you share the good thing. Mindset dan emosi kita adalah indikator untung dan rugi. Yes, banyak benda yang sebenarnya yang kita boleh buat dekat dalam community. Contoh macam tu, sharing, dan ada yang tolong sharekan apa yang saya cakap, you all tolong typekan. Untuk apa? Untuk community. This is the time pada saya, kita kena bergabung. Bila cerita akhir zaman, orang semua dah nak bergaduh-gaduh semua, pada saya gaduh berperang tu semua, that is another story. Please, itu cerita macam zaman-zaman Rom dulu lah, cerita Achilles lah yang suka gaduh-gaduh berperang ke kan. Ni time kita ni menggunakan otak kita, menggunakan skill kita, menggunakan ilham apa yang Allah bagi, menggunakan kepandaian kita untuk kita challenge orang lain, untuk kita bersaing supaya kita boleh bersama-sama dengan dia orang, tidak dipandang rendah. Ataupun paling kurang kita pergi naik kat atas sana, kita boleh pergi ke atas daripada dia orang, baru itulah orang akan datang respect pada umat Islam. Ini cerita semua nak gaduh semua, nak keluarkan parang, pedang semua, come on lah. Ini bukan cara kita. Nabi zaman dulu, yes, masa tu memang brutal, ramai brutal. Sekarang ni, kita punya target adalah kita nak menyemarakkan ilmu kepada ummah, kepada ramai sahabat-sahabat kita. Supaya apa? Semua terdidik dengan ilmu. Dengan ilmu tu knowledge lah. Dengan knowledge yang bagus, aura yang bagus, positif, semua motivated. Agar semua kita bangkit dengan kejayaan insyaAllah. Dan membangkitkan ekonomi sama-sama insyaAllah. So, bagi siapa-siapa yang ada masa, insyaAllah jumpa saya pada hari Ahad ni. Hari Ahad ni kita punya cari Wisma Kezo lah dekat Shah Alam. Okay, last kali. Alright. Last kali. Untuk macam mana cara kita bangkit daripada kita punya kegagalan ataupun kita punya failure. Okay, last. Nombor 3. Sebenarnya, satu perkara yang kita tak realise. Ini saya banyak jumpa kes ni. Sangat banyak saya jumpa kes. Okay. Kebanyakannya daripada orang, setiap anda yang melihat dan menonton video ni, menonton saya sama ada secara live ataupun selepas daripada dia orang tengok 2-3 kali selepas ni, ataupun yang mana tak ada kesempatan kerja ke apa ke, tengok benda ni, setiap anda tengok pada diri anda sendiri, setiap daripada anda semua sebenarnya ada kelebihan diri sendiri. Setiap daripada anda sebenarnya mempunyai satu aura, mempunyai satu kelebihan, satu yang dipanggil sebagai talent yang mana you all sendiri tak perasan. That's why benda tu ramai orang yang bila failure, bila mengalami kegagalan, dia orang akan jatuh lagi. Sebab apa? Dia tak jumpa diri dia. Faham maksud saya? Tolong bagi saya heart please. Okay, terima kasih for thumbs up. Minta tolong share sekali lagi. Saya minta. Okay, balik semula tadi. Ramai yang bila fail, mereka tak jumpa diri mereka. Mereka tak nampak diri mereka adalah satu aset yang telah Allah wujudkan dia orang dekat muka bumi ini, yang mempunyai kekuatan, mempunyai strength. Bunyi macam nak jack orang. No. Sebenarnya ramai orang kita tak nampak. Ramai daripada kita sebenarnya tak lihat kepada talent yang ada pada diri sendiri. Sebenarnya apa yang saya buat pada staff saya dan juga semua student-student saya cuba congkak. Saya buka apa yang ada dekat dalam dada dia orang, saya bawa ketunjuk pada dia orang. Macam lebih kurang Iron Man, tahu Iron Man ada dekat dada tu kan. Kita tunjuk, inilah cahaya pada diri kau, ini kau bawa.
Supaya apa? Dia orang tahu sebenarnya inilah yang dia ada, yang Allah dah bekalkan dia untuk dia wujud dekat dalam muka bumi ni, hidup ni, sebenarnya dia ada mempunyai talent. Dia orang mempunyai kekuatan diri dia sendiri. Tapi kebanyakannya benda ni yang dia orang tak nampak. That's why dia perlukan guru. Dia perlukan guru untuk ada orang tunjuk. Sebab benda ni tak semua orang nampak. Macam tadi part yang kita yang pertama tadi, orang kebanyakan tak nampak apa sebenarnya kesilapan dia. Sama juga dalam kes yang ketiga ni, point saya yang ketiga ni, kebanyakannya dia tak nampak sebenarnya talent dia untuk dia sebenarnya menempa lebih banyak kejayaan lagi. Kita lihat macam ni lah. Kita lihat. Kalau contohlah kita macam ni, saya suka tengok dekat dalam cerita-cerita macam rock climbing. Contoh dia, apa dia nama dia? Vertical limit. Pernah dengar tak? Cubalah cari-cari cerita ni lah. Apa tu kalau cerita dulu cerita-cerita lama lah, yang mana panjat gunung ke kan. Bila kita cerita ni nak pergi panjat gunung ataupun hiking ke kan, bila kita nak pergi ke puncak, kita nak nampak satu puncak tu sendiri kan, kita nampak puncak. Untuk kita pergi ke puncak tu, kita panjat satu bukit ni. Kemudian kita terpaksa melepasi bukit ni, naik, kita dah naik dah dia ni. Ini kita ingat dah puncak, lepas tu kita terpaksa turun balik semula. Lepas tu kita akan naik bukit yang lain untuk nak pergi ke sana. Ini roller dia, roll. Maknanya wave dia yang ada ni akan sebenarnya membawa kita pergi ke arah lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Kalau siapa main dekat dalam hutan tahu macam ni. Ataupun macam mana siapa yang biasa dengan market, kita katakan wave. Ni aku nak tulis sikit, wave. Ni senang. Kita sebenarnya semua sama. Dekat dalam dunia ni semua sama. Kita akan cerita benda ni, benda yang sama je. Cuma macam ni Alright, nampak ni? Nampak ni? Okey. Alright. So kita nampak dekat sini. Ini Elliott wave lah. Kita panggil Elliott wave. Ini Elliott nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Ini dikarang oleh Elliott wave. Nelson Elliott. Alright. So tengok apa jatuh ni. Dekat bila kita nak naik nombor 1 ni, kita naik nombor 1 ni, tengok dekat sini naik nombor 1. Selepas daripada kita turun. Ini resmi market memang dia naik dan turun, naik turun, naik turun. Sebab tak ada market yang terus macam ni je. Dia tak ada macam ni. Dia tidak akan wujud. Dia tidak akan wujud. Please. Tak cari cakap saya. Dia tak akan wujud macam ni terus. Dia tak ada. Kalau ada kat sini, ini spekulatif. Dan tunggu masa dia berdentum sangat jauh. Dah wujudnya dia jatuh nanti, macam ni bentuk dia. Ni. Dia akan naik dan terjun balik semula macam ni. Dia memang very sharp. So kalau dia nak naik dalam keadaan gradual macam ni, dalam lebih kurang kita panggil 45 degree punya kenaikan, macam mana pun dia akan turun balik semula. Nampak kat sini ke? Nampak? Dia macam mana pun dia akan turun, dan selepas daripada tu dia akan naik lebih tinggi lagi. Faham maksud saya? So bila saya nak bagikan keyakinan pada you all, bagi sesiapa yang walaupun belum fail atau sedang mengalami kegagalan, fikirkan dekat mana kedudukan anda sekarang. Kemungkinan besar anda pernah mengalami kejayaan sampai sini. Selepas daripada tu, anda turun balik semula. Ini adalah kegagalan anda. Apa yang anda kena buat sekarang ni untuk bertahan. Okey, saya ambil pen yang lain pula. Anda kena bertahan di sini. Okey, bertahan di sini untuk support anda punya keyakinan, untuk membolehkan anda bangkit lebih jauh lagi. That's why saya kalau fahamkan apa yang saya sebut tadi, anda, you all, kan, yang mana mengalami kegagalan ni, kat sinilah perlunya ilmu ni tadi. Di sini perlunya ilmu untuk kita bangkit balik semula, supaya kita tidak jatuh terus. Faham maksud saya? Dan kenaikan kita yang ni, dia akan membuat kejayaan yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan sebelum ni. Dan kejayaan ni adalah kejayaan baru. Kejayaan ni adalah kejayaan yang kita akan jumpa, yang amazing, yang mana bendanya yang kita rasa macam wow, bestnya berbanding dengan yang sebelum ni. Dan selepas daripada itu pun you akan jatuh lagi. You akan jatuh. Sebab apa? Benda ni adalah benda yang baru you jumpa. Benda ni adalah satu benda yang new experience pada you. Dan suddenly you tidak akan, you macam shock. Dan you tak boleh absorb kejayaan yang ada ni. Kemudian you akan jatuh lagi. Then after that, dia masuk balik semula point yang saya yang pertama tadi, you akan kena belajar lagi. Belajar, kenal pasti apa yang masalah yang ada, kemudian you support, kena bangkit balik semula kat sini dan you menempa kejayaan lebih tinggi lagi. Faham ni? Faham? Okey, ni kita panggil sebagai cycle dalam bahasa dekat dalam bahasa market kita panggil cycle. Saya tuan-tuan puan-puan, Allah tunjukkan saya ilmu ni pada tahun 2011.
Saya rasa nak nangis. Sebab apa? Saya kata saya jumpa sesuatu yang, ya Allah, saya cakap, saya emosi, kita punya behavior diri kita susah nak nampak. Kita tak nampak macam mana kita nak kenal diri kita. Tapi bila saya telah kenal Chad, that's why kalau saya lebih suka cerita bab Chad sebenarnya berbanding dengan cerita Mas. Sebab Chad ni dia mempunyai macam-macam. Dia menunjukkan diri kita. Kita rasa macam diri kita ni, oh macam ni supaya aku, macam ni kita realise aku ni sebenarnya greedy. Tak payah orang lain cakap pun. Dan kita realise ni. That's why benda tadi, point tadi, kita sendiri kena pasti. Sebab kalau orang lain cakap dengan kita mesti marah. Kita tak akan terima. Memang tu itu kita, sebab kita ada satu perkataan yang ni, 3 perkataan yang paling, yang kita tak nak sebut, tapi kita tak nak orang sebut untuk kita, akan tetapi ianya adalah pada diri kita. Apa dia? EGO. Apa dia? Ego. Benda ni dah ada dalam diri kita. Dan sebenarnya untuk nak bangkit balik semula, you akan faham situasi dekat sini, yang warna hijau ni, you akan bangkit lebih tinggi. You akan lebih pergi fly lebih tinggi lagi. That's why mana-mana trader-trader yang sama dengan saya, student saya akan tahu dekat mana kelemahan dia orang. Sebab kita dah lalu this process. Kan dekat mana kita fine tune balik. Faham? Dalam sesi coaching ke apa, saya akan beritahu, you sekarang kena buat ni. You dia kena ikut. Mesti kena ikut. Kalau tak ikut, tak payah. Jadi saya lebih rela kalau mana yang tak suka dengar cakap saya cakap tak apalah. You buat hal you sendirilah. Kan? Saya refund you punya duit. Saya lebih suka macam tu. Sebab apa? Saya selalu bila saya share, saya cakap saya suka benda tu. Orang nampak tak nampak, orang nak cakap apa tak, tapi saya cakap saya suka nak cakap daripada hati supaya apa? You boleh transform. Pada saya kejayaan yang paling best sekali adalah bila saya bawa orang berjaya. Bila kita dapat bawa orang yang berjaya, wow, that is amazing. Sebab apa? Kita boleh je bawa diri kita berjaya. Tapi bila kita dapat bawa orang lain berjaya, sebenarnya itu adalah kejayaan kita. Pada saya lah. Dan macam juga kita nak tengok macam mana kita boleh bimbing anak kita. Perasan tak? Kita proud diri kita kalau kata anak kita yang mana mungkin untuk darjah 6 tu apa? PMR. PMR, dia orang boleh sukses, berjaya. UPSR. PMR apa? Oh, sekarang PT3. Okey. UPSR. Macam mana dia orang boleh masuk ke boarding school contoh. Disebabkan inilah syukur alhamdulillah anak aku berjaya. Akulah yang bersengkang siang malam tolong tengok dia buat homework, kan? Mana yang ni aku ajar dia orang macam mana buat mind mapping lah, apa tu semua sekali. That is sebenarnya kepuasan pada you bila you tengok anak you berjaya. Inilah spirit yang saya cuba bawa yang ada dekat dalam tim AJL dan juga tim yang mana koloni kita, trader-trader kita cuba bawa. Untuk apa? Supaya mereka sini dapatkan appreciation pada diri dia sendiri. Benda ni priceless. Benda ni tak ada yang boleh dicakap dalam bentuk satu value yang kita boleh nampak. Tak ada value. Tapi dia akan datang pada sini kita rasa macam dada kita akan rasa sangat lapang. Kita akan rasa sangat, ya Allah, bestnya. Kita akan rasa sangat best. So, selepas daripada ni, contoh lepas tadi dari UPSR, lepas masuk PT3 pula, anak aku pula boleh masuk ni. Lepas tu ambil SPM pula, anak aku dah masuk ni. Aku berjaya bawa dia ni. Kalau you faham dekat situ, situasi tu, ini juga yang kita kena bawa pada komuniti kita. Ini yang sebenarnya kita kena sampaikan pada kawan-kawan. That's why saya suruh minta sharekan kawan-kawan semua. Sebab benda ni yang dah hilang dekat dalam masyarakat kita. Kita lebih suka bercakap benda keburukan berbanding dengan kebaikan. Ni aku bila cakap ni, you all dah marah. You all tak berapa suka. Sebab kita tengok ramai orang yang suka membawang. Orang cerita benda yang buruk tentang orang ni, politik ni. Tapi kita tak ada satu benda yang kita boleh buat untuk diri kita, untuk upkan diri kita. Upgradekan kita punya knowledge. Bila suruh, contoh orang kata baca buku, tak nak baca buku. Sebab apa lagi you nak letak knowledge you? Pergi surau untuk pergi lepas mayam maghrib, isyak, suruh pergi belajar dengan ustaz. Untuk pergi jauh-jauh tak payahlah. Pergi surau ataupun masjid you sendiri. Nak atau tak? Spend masa lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah belajar dengan ustaz. Setiap maghrib dengan isyak untuk belajar. Tambah sikit ilmu. Pun tak nak juga. So apa yang menyebabkan kita boleh upgrade kita punya otak kita, minda kita? Kalau kita sendiri tak nak, tambah ilmu.
Alright lah. Sebelum saya lebih melalut lagi, kan, you all dah kena drill. Saya mohon maaf banyak-banyak, agak-agak apa tu terpanjang sikit lah. Saya harapkan semua sekali faham maksud saya, faham apa point saya, macam manakah kita nak overcome kita punya kegagalan. Of course, bila cakap ni nampak saya emosi, tapi inilah saya terpaksa bawakan emosi ni. Terpaksa bawa. Sebab kalau kita bercakap dengan cara yang lengang-lenggok, kita cakap dengan keadaan yang tanpa ada pressure, benda ni tidak akan berlaku. Transformation selepas ni tidak akan berlaku. Sebab kena ingat, hadirnya seorang yang berjaya adalah disebabkan pressure. Kejayaan seseorang tu, kena ingat cakap saya ni, percaya cakap saya, kita kena meletakkan diri kita di tempat yang pressure. Jikalau you belajar, you dapat overcome this pressure, you akan keluar dengan satu sinar. Faham maksud saya? Okey? Kita jumpa di lain masa, insyaAllah. Bagi semua yang ada kelapangan, insyaAllah, sahabat-sahabat saya dan juga alumni saya, jumpa lagi kita pada hari minggu depan, insyaAllah. Dan juga paling dekat kita pada jumpa saya face to face di kita punya Wisma Kezo di Hall AJL pada hari Ahad ini. Hari Ahad berapa bulan? 17 16 hari bulan, insyaAllah. 19 hari bulan ni sama-sama kita di dalam siri kelas TG4. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada terkasar bahasa. Jumpa lagi. Bye.